Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah hidupkan kami, beri kami nikmat yang tak terhingga, dan segala puji bagimu ya Allah, supaya kau kekalkan nikmat pada kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkan nikmat Islam kepada kami. Berilah iman pada kami ya Allah, dan berikanlah kami ketakwaan, keredaan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini dapat sama-sama kita berjumpa dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi peluang oleh Allah untuk berada dalam rumah Allah taala. Satu nikmat yang jangan kita lupa, nikmat yang tak boleh kita lalaikan, kerana Allah sudi menjemput dan membenarkan kita masuk ke rumah dia. Kita faham tuan-tuan, bila mana kita dijemput makan kenduri, maknanya tuan rumah tu kenal kita. Tuan rumah tu saatikan kita. Dia panggil kita makan kenduri rumah dia. Dan ada yang kita biasa kenduri, ada orang kita tak jemput pun. Sebab tak dan jemput, tak teringat, nak panggil dah. Samalah kita ni pun tuan-tuan. Kita nak bayangkan betapa Allah panggil kita dia mai. Allah panggil kita mai rumah dia. Sebab dia ingat kita. Waktu ni boleh kita duduk tempat lain. Boleh. Seperti mana orang lain juga. Yang tak dapat masuk ke masjid, tak dapat sampai ke rumah Allah. Dengan macam-macam kesibukan, macam-macam hal. Yang duk ganggu, yang duk halang. Kalau kita buka kitab Minhajul Abidin, yang bila mana ada masa atau ada ustaz lain yang kupai, atau nanti juga kita akan bincang, yang duk kacau, yang duk halang, yang duk ganggu kita ni, supaya tak sampai rumah Allah, tak ngaji, tak ibadat, tak buat apa ni, kata Imam Ghazali, ada 4 benda. Kitab mana? Kitab Minhajul Abidin. Saya tak berhajat nak kupai yang tu, nanti-nanti kita kupai. Yang duk kacau kita, duk ganggu kita ni 4 benda. Satu daripadanya ialah kesibukan mencari rezeki kononnya. Itu satu. Ini dah kacau. Tak ada anak saya mengaji, kami baru balik. Tih kerja mengaji. Mana? Nak rehat sana. Tak mengaji juga. Masjid tak pergi juga. Covid pun tak pergi, tak Covid pun tak main. Macam itulah dia. Sebab
Sibuk dia dengan sesuatu benda yang dijamin oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, nanti saya kupas lain. Yang kedua yang nak ganggu kita daripada main rumah Allah ni ialah sakit. Satu sibuk, kedua sakit, dua-dua SS. Sibuk pun tak boleh main, sakit pun tak boleh main. Ni dua benda yang besar yang ganggu manusia. Maka yang inilah benda-benda yang kadang-kadang kita nak ambil tahu juga, tuan-tuan. Nak kena ambil tahu juga. Benda-benda yang menghalang ni. Benda-benda haduk kacau ni. Supaya kita dapat buang dia. Dapat lepas dia. Dia jangan sangkut kaki kita lagi dah. Jangan sangkut kaki kita sampai kaki tak bergenjak. Tak boleh langkah rumah Allah. Jadi tuan-tuan yang Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, gangguan tu ada kat kita. Tapi kita dapat lepas dia. Sebab apa benda yang dapat menjadikan kita ni sampai rumah Allah? Tuan-tuan, saya ulang balik, jangan rasa kita ada sesuatu kekuatan. Sedarlah, ambil tahulah bahawa sesungguhnya apa yang jadi kat kita, apa kebaikan dapat kita buat, apa ibadat dapat kita buat, semua ni ialah nikmat daripada Allah. Berpandukan kata Imam At-Talaskan-Dari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nak tahu benda ni semua, sila rujuk ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 58. Muka surat 215. Belah kanan, tengah-tengah ayat tu. Muka surat belah kanan. 215. Muka surat ayat yang ke-58 surah Yunus. Hak boleh main mengaji, hak boleh membuat ibadat, yang boleh main masjid, ni semua ni bukan kita. Yang ni adalah anugerah daripada Allah. Kelebihan, kurniaan Allah, rahmat sayang dia kat kita. Dapatlah kita sama-sama berimpun. Tinggalkan kita akan kerja lain sebab Allah izin. Kalau tidak, kita banyak sibuk. Saya percaya di kalangan tuan-tuan saya juga, tuan-tuan. Petang tadi berbalik, rehat tak cukup. Kena rehat pun, kena makan pun tak ada petang. Tapi kenapa? Kerana gangguan tu kita dapat hal lepas dia sampai kita. Siapa tolong? Allah. Jadi jangan rasa kita ada kemampuan, kekuatan, kita tak ada apa. Yang ada kita adalah pertolongan, anugerah, sebab Allah sayang kita. Ikut tengok balik ayat tadi. Perhati balik ayat ni, tuan-tuan. Ngaji tak nak guna kalau dengar saja balik tak buat apa, tak guna. Balik tengok ayat Quran ni. Jadikan pengajaran, jadikan panduan. Ayat 58. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qul. Ayat 58 surah Yunus ini ayat ni saya bacakan. Kata Allah Taala, firman Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ya Muhammad, bagi tahu. Qul bifadlillah, katakan Muhammad, dengan anugerah Allah, kelebihan daripada Allah. Wa birahmatihi, dan rahmat Allah Taala atas kamu. Fabidzalika falyafrahu, yang itulah yang hampa kena seronok. Nak seronok dengan anugerah Allah. Jangan seronok dengan kekuatan aku boleh pi aku. Tak. Jangan ada aku dalam aku, kata Tuk Kenali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wali Allah. Kalau tuan-tuan pi ke makam dia, ke kubur dia Kota Baru, di dalam makam dia ada tulisan tu. Ada kata-kata tu ditulis, digantung di sebelah ke kubur dia. Jangan ada diri dalam diri. Kerana itu syirik yang nyata.
Yang itu syirik yang tersembunyi, nama. Jangan ada diri dalam diri, kerana itulah syirik yang tersembunyi. Auzubillah min dzalik. Ya, apa yang kita dapat, kita adalah anugerah Allah. Kita jadi di dunia pun sebab Allah Ta'ala yang bagi. Kita dapat ibadat, nikmat ibadat sebab Allah yang bagi. Bukan kekuatan, kemampuan kita, tapi semua anugerah daripada Allah. Maka apa kita nak kata pada Allah? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kalau kau tak bagi, kami tak boleh buat apa. Itu satu. Yang pertama, sebagai mukadimah. Yang kedua, saya nak bawa satu hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan panduan sebelum kita baca kitab malam ni. Kita himpunkan isi-isi, kita himpunkan benda-benda yang baik untuk kita catatkan dan kita renungkan, dan pengajaran untuk kita amalkan. Ngaji ni bukan nak tulis saja, tapi nak amal atas apa kita tulis. Sebab malaikat akan tulis apa kita amalkan. Hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab mana tuan, saya ambil hadis ni, saya ambil daripada kitab Imam Al-Ghazali. Nama kitab tu ialah Mau'izah fil Ahadisil Qudsiyah. Satu-satunya kitab hadis kursi yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tak ada kitab hadis. Dia tak ada kitab hadis yang ditulis, disusun. Kecuali hadis ni saja. Kitab ni saja yang ditulis. Yang kita tahu Imam Ghazali dia ada kitab apa? Ihya Ulumuddin, yang paling dahsyat, yang paling masyhur. Mau'izah Mu'minin, bimbingan mukmin. Ini kitab besar dia lah. Baik, tapi satu dari kitab yang rujukan ialah kitab hadis kursi. Yang Imam Ghazali himpunkan dia satu kitab ni saja, yang berisi peringatan-peringatan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang nak jujur pada Allah Ta'ala. Baik, apa kata Allah Ta'ala dalam kitab yang disusun oleh Imam Ghazali ni? Apa kata Allah Ta'ala? Firman Allah, Ya bena Adam. Kata Allah Ta'ala, Ya bena Adam, wahai manusia, wahai anak Adam. Fataqarrabu ilayya, fataqarrabu ilallah bin nawafil. Apa dia maksud dia? Fataqarrabu ilallahi bin nawafili. Kata Allah, dekatkanlah engkau dengan aku dengan perbanyakkan perkara sunat. Allah declare, Allah abang, nak dekat dengan aku, sila hidupkan sunnah Nabi ku. Nak dekat dengan aku, sila banyakkan sunat-sunat atau sunnah-sunnah. Sunnah ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi nawafil ni ialah benda sunat. Ulang balik kata Allah Ta'ala, kalau hampa nak dekat dengan aku Allah kata, fataqarrabu, dekatilah aku ini, kata Allah, bin nawafil, dengan engkau banyakkan akan nawafil, benda sunat. Solat sunat, puasa sunat, ya, benda-benda sunat, zikir, baca Quran. Itu cara nak dekat dengan Allah. Tahajud, duha. Ni yang Allah kata, kalau hampa nak dekat dengan aku, tu cara dia. Ulang balik. Ya bena Adam, kata Allah, wahai manusia. Adam ni maknanya Allah panggil. Allah panggil kita ni dengan macam-macam jenis nama. Ada yang Allah panggil ya ayyuhan nas. Ada yang panggil ya alladzina amanu. Tapi dalam ayat hadis kursi, Allah kata ya bena Adam. Jarang dalam Quran Allah panggil ya bena Adam, kecuali 1-2 ayat saja. Tapi hadis kursi banyak Allah panggil manusia dengan ya bena Adam, wahai anak Adam, yang bermaksud wahai manusia. Bila Allah panggil nak dengar, bila Allah panggil nak menyut tak? Nak menyut tak? Menyut nak keluar telinga. Orang panggil, hak tak menyut tak ada telinga. Kan? Hak ada telinga dia menyut lah. Kecuali orang yang ada telinga tapi tak mau dengar, tak menyut jugalah. Sebab tu saya ulang balik tuan. Saya pernah ingatkan tuan-tuan benda ni untuk saya amal sama tuan-tuan. Bila baca Quran,
Bila Allah kata, kita baca ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil tu. Kita baca Quran ada ya. Dalam Nahu dia panggil ya nida, ya seruan, ya panggilan Allah. Allah panggil kena jawab nak? Jawab nak? Tak jawab. Tak jawab. Mak panggil jawab nak? Tak jawab juga. Hampa tak jawab. Kena jawab nak? Tak jawab. Bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, kena jawab sebenarnya. Kurang-kurangnya bila mak panggil nama kita ya mak, jawab. Sebab tak jawab tu dikira derhaka. Jadi bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, benda ni dikhabar oleh Imam Nawawi rahimahullah. Benda ni dicerita oleh guru saya sendiri, Syekh Dr. Khalifah, Dr. Salah Khalifah, Muhammad Khalifah Hafizahullah, dan ulama-ulama lain. Saya baca kitab ni tuan-tuan, kitab Imam Nawawi. Kitab tu nama At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab Imam Nawawi. Ada sanad dia pun, alhamdulillah. Dapat daripada guru kita, dapat daripada Syekh. Kitab daripada At-Tibyan. Keterangan jelas pada menceritakan tentang bagaimana adab orang yang tanggung Quran atau adab orang yang baca Quran. Kitab Imam Nawawi. Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab tajuk dia. Guru saya syarah apa dia kata? Bila sampai tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu, kena jawab. Jawab apa? Nak jawab apa? Jawab. Jawapan dia ialah seperti mana yang dijawab oleh Muaz bin Jabal bila Nabi panggil dia. Ya Muaz. Nabi panggil Muaz. Apa jawab Muaz? Labbaika ya Rasulullah. Maka Syekh kata pada saya, kalau orang yang reti ayat ni, ayat panggilan Allah, dia akan jawab labbaik Allah. Jawab. Bila elok berhenti saat ya ayyuhalladzina amanu, dia baca Quran ni maknanya kalau kita baca luak dalam sembahyang lah. Ni pergi baca Quran, pergi kata aku tu jahannam sembahyang tu. Kan? Baca-baca tu imam baca ya ayyuhalladzina amanu, makmum kata labbaik Allah. Dia baca pergi haji dah pula. Tak. Kata pun dalam hati je, bagi orang yang faham. Nah, itu adab dia. Adab apa? Adab menjawab akan panggilan Allah. Lepas ni baca gitu. Nah, saya baca Quran lalu tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu. Saya ulang balik. Kalau tuan kira ya ayyuhalladzina amanu ada lebih daripada 100 ayat. 100 kali Allah ulang dalam Quran tu. Maka bila jawab labbaik Allah, pahala. Atas apa kita jawab? Bermakna pahala menjawab akan panggilan Allah. Saya sebut pula tuan-tuan dulu kan. Allah panggil kita 3 kali, 3 panggilan. Allah panggil kita dengan 3 panggilan. Pertama, azan. Jawab. Kedua, panggilan yang kedua, haji. Jawab. Panggil ketiga, mati. Kena jawab. Maka ulama 3 kali panggil. 3 panggilan Allah yang wajib kamu jawab. Azan, wajib jawab. Tapi ramai yang tak jawab. Yang kedua, panggilan untuk haji. Mampu, kena jawab, kena pergi lah. Yang ketiga, panggilan Allah yang ketiga adalah maut. Wajib kena pergi. Bila Allah matikan, wajib kita kena pergi. Jadi bila Allah panggil, wajib jawab. Yang ni sunat. Ya ayyuhalladzina amanu. Bertisan. Sebut labbaik Allah. Sama balik bacaan dia. Itu adab yang sunat kita buat, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Syarah kitab tu disyarah oleh guru saya sendiri. Dapat pahala. Pahala apa? Pahala jawab. Labbaik Allah
maknanya kami datang padamu ya Allah. Kemai ya Allah, kemai. Hamba bagi kami kemai ya Allah. Ya? Labbaik Allah bermaksud apa? Kami datang padamu ya Allah. Dengan penuh kerelaan, penuh senang hati. Dengan penuh apa? Dengan penuh keseronokan, kerinduan pada Allah. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik. Maka Allah bagi kita dengan benda sunat. Nak dekat diri dengan Allah, Allah kata sila perbanyakkan perkara sunnah. Lagi, yang pertama, itu pesan Allah Ta'ala yang pertama. Siapa nak dekat diri dengan aku, sila bangkit kerjakan yang sunnah. Yang kedua, kata Allah, watlubu ridai birida'il masakin. Watlubu ridai biridai al-masakin alaihim. Na'amkum. Yang kedua apa dia? Tuntutlah redha aku dengan kau cari orang miskin bagi dia redha engkau. Ini jalan-jalan nak dapatkan keredaan Allah. Apa dia? Watlubu ridai. Carilah, tuntutlah redha aku dalam redanya orang miskin pada kamu. Nak dapat redha Allah, sila tengok orang miskin, tolong bagi makan, tolong bagi bantuan, tolong bagi kat sumbangan, tolong bagi untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa abang? Allah dari abang. Cari ya. Sebab-sebab miskin. Kan? Contohnya tuan, contohlah. Kita pergi kedai. Kan pergi kedai. Ni ada orang buat ni, saya tahu ada orang buat. Pergi kedai, tengok makcik tu jual cuk pisang, cuk ubi apa semua. Nak petang-petang nak balik kan. Tengok makcik tu jual, kita pun berhenti motor kan, motor kereta balik. Ni kalau orang jual cuk pisang ni bukan nak kaya pun, nak hidup ya. Kalau nak kaya dia buat je lain. Orang jual cuk pisang pergi jalan ni bukan nak kaya nak. Dia cuma nak hidup ya. Nak beli seorang anak bini, nak beli seorang keluarga. Apa salahnya? Dia orang miskin, kita beli sikit. Beli ke RM5 dah, sedekah RM5. Boleh tak? Dia orang miskin. Sebab Allah kata, nak dapat redha aku, dapatkan redha orang miskin atas kamu. Itu cara. Kan? Bukan duk sombong menyombong. Jangan ada bakir sangat. Beli RM5, sedekah RM5. Ambil lah makcik. Lebih kan tak apa. Kan? Ataupun apa selit masuk RM5 tu dalam duit RM100 tu. Bagi ke dia. Sebab tujuan dia nak bagi dia seronok. Sebab Allah kata mana-mana orang miskin ni hang bagi seronok, ketahuilah engkau akan dapat keredaan aku. Ini jalan Islam. Yang kedua, dia tak syarah banyak-banyak, ni tak baca kitab. Yang ketiga apa dia? Kata Allah Ta'ala, panduan yang ketiga untuk kita sekalian. Kata dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, warghabu ila rahmati bimajalisil ulama. Yang ketiga apa dia? Yang kedua tadi, cari redha Allah. Yang ketiga, warghabu ila rahmati bimajalisil ulama. Gemarlah engkau untuk mendapat menghimpunkan rahmatku. Pertama, nak dekat dengan Allah, sunat. Kedua, nak dapat redha Allah, cari orang miskin. Yang ketiga, siapa nak himpun rahmatku, yang gemar dengan rahmatku, nama apa? Bimajalisil ulama. Sila duduk dalam majlis ulama. Siapa nak dapat rahmat Allah, sila cari majlis ulama, duduk. Mengaji. Duduk dengan ulama ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah kata apa? Sambungan hadis ni, Allah kata, fa inna rahmati la tufariquhum tarfata 'ainin. Sesungguhnya rahmat aku, bila hampa duduk dengan ulama,
rahmatku tidak pernah putus walau sekelip mata pun. Ini kekuatan, inilah hikmah, inilah kelebihan, inilah anugerah Allah untuk kita dapat rahmat Allah yang paling banyak. Cara dia, duduk dalam majlis ulama. Apa majlis ulama, tuan-tuan? Ulama duduk bahasa. Ulama suka duduk mana? Ulama ni suka duduk mana? Mereka tak suka duduk tempat lain. Mereka suka duduk dalam masjid, dalam kuliah ilmu. Itu kerja ulama, itu tempat ulama. Majlis ilmu bukan tempat ulama duduk. Seperti mana kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah bila orang tanya dia, "Ya Ali, tempat mana hang nak duduk jika sekiranya sekali hang nak mati?" Kata Sayyidina Ali, "Kalaulah aku nak mati lagi 2-3 minit, aku tak mau di tempat lain kecuali aku nak duduk dalam majlis ilmu supaya aku disyahidkan oleh Allah Ta'ala, supaya aku dapat mati syahid." Apa hebat mati syahid, tuan? Tidak ada soal daripada malaikat muka nakir. Maka tuan-tuan, kita habaq balik kita, majlis ilmu ni majlis yang Allah suka. Dan kalau mati dalam majlis ilmu atau mati balik mengaji ni, malam ni mati syahid. Mati syahid ni, syahid yang mengaji ni, ulama jawab apa? Ulama kata, banyaknya ulama sebut lepas dia kubur. Kalau pun dikata dalam kitab Imam Suyuti, Imam Nawawi bersebut juga, kalau malaikat metanya pun, dia metanya dengan mudah sebagai soalan biasa, sebagai nak pelepah soalnya. Kalaulah orang mati ni orang mengaji, syahid, maka malaikat mai sebagai syarat metanya. Tuan nak mati ke tak? Nak. Pasal dia tak mau pula. Kalau dah gitu, jom kita belajar dan kita minta Allah matikan kita pada majlis ilmu, kerana majlis ilmu mati syuhada. Apa habuan dia? Sisa kubur tak ada, ataupun sisa kubur tu mudah. Ni dia panggil mengaji bila tu. Sebab saya baca balik, sebab kata Allah, fa inna rahmati, kata Allah, sungguh rahmat aku, la tufariquhum, tidak pernah putus daripada ulama aku walau sekelip mata sekalipun. Dan dapat rahmat Allah, ulang balik, buat macam mana? Cari majlis ulama, duduk je, ambil ilmu, balik amal, maka dapat rahmat. Nak dapat redha, cari orang miskin. Nak dapat dekat dengan Allah, sila buat benda sunnah. 3 benda yang saya kupas dari mukadimah malam ni untuk kita faham di mana dan bagaimana cara-cara nak dapatkan sesuatu daripada Allah, sebab Allah sendiri yang habaq benda ni. Daripada hadis kursi yang dihimpunkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, kitab tu nama dia Al-Mau'izah fil Ahadisil Qudisiyah. Peringatan-peringatan mulia daripada hadis kursinya yang mulia. Tuan-tuan puan muslimin. Baik. Kita mula baca kitab insya-Allah. Apa yang saya baca, yang kita terang sebelum-sebelum ni tu ialah himpunan kita kitab dari berun. Jadi malam ni tuan-tuan yang Allah sekalian, kita dah lama dah duk jumpa dalam kuliah. Biasa himpun ke arah maklumat. Tapi malam ni kita baca kitab insya-Allah. Kitab kita pilih ialah dengan panduan dan hidayah Allah. Kita buka kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, yang saya putus setiap bagi tuan-tuan jalan sebagai mukadimah malam ni. Sebab kitab tak saya cari, saya pun duk kalut dia macam dia ulang balik ke Shah Alam, sebab Syekh ada sana, Syekh Solah tak boleh balik juga lagi. Allahu Akbar. Masih macam-macam lah COVID ni kan. Saya pun nak kena ulang. Kadang minggu ni tak ada juga kuliah sebab saya nak duduk di sana, tunggu dia nak balik. Tiba-tiba Selangor PKPB, kena lari balik. Tidak 2 minggu duduk sana tak boleh balik saya. Apa tak jadi. Duduk sana. Malam saya balik malam tu kan, malam dah kemarin lah. Lari balik cepat. Dan dia tutup ke 12, pukul 10 kan lari balik lah.
Nyeri-nyeri tak boleh balik. Tuan yang sekalian. Baik. Kita akan baca kitab ni insya-Allah. Saya beri start aja ke tuan-tuan. Nanti insya-Allah pihak masjid akan carilah kitab dia. Jumpalah siapa-siapa tu. Jumpa cikgu Khalid. InsyaAllah siapa-siapa nak kitab tu dapatkan daripada bagi nama dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai jalan kita dapat bersalam dengan para ulama. Cara ni macam mana? Pegang kitab. Semalam kuliah saya semalam ada cerita apa semalam itu? Cerita pasal orang baca Quran. Yang ni ulama tegur kita. Sebab saya dah berkerap juga bawa Syekh Salah dan Syekh-Syekh dari ulama ni dalam Malaysia ni, dalam siri lawatan mereka sebelum-sebelum ni pun, kan, bila bawa pisman jemaat, dia tengok juga panggil orang kita ni. Apa dia tegur? Dia tegur kita baca Quran. Hari Jumaat kadang ada orang baca Quran. Dan dia juga nampak dalam suasana kita baca Quran ni, dia kata tak betul. Kenapa tak betul tuan? Kerana saya baca khutbah, saya tahu, dia nampak bila kita khutbah ramai yang pegang handset. Ataupun kita nak tazkirah, ramai yang pegang handset. Atau duduk dalam masjid, ramai yang pegang handset. Hari Jumaat. Dan kita tak mau sangka buruk. Kita kata mereka ni baca Quran. Kan? Kita kata mereka ni baca Quran ni, bukan tak baca Quran, baca Quran. Tapi Syekh kata apa? Itu juga tak betul. Hang baca Quran ke handset. Itu handset, bukan Quran. Ambil Quran betul itu baca. Baru ada pahala besar. Sebab lah handset tu macam-macam dia kata. Dan kalaupun hang boleh baca Quran pada handset, dia kata itu bukan Al-Quran, yang tu handset. Tetap dipanggil handset. Betul juga saya kata. Jadi ambil Quran tu. Nah, ambil Quran tu sebagai apa? Sebagai kitab yang asal. Menghormati Quran cara begitu. Bukan biar Quran dalam almari, kita baca handset tinggal almari. Memanglah kemudahan, tapi kemudahan benda yang tak betul. Baik tuan-tuan dan sekalian. Setengah jam lagi, 8.45 kita berhenti. InsyaAllah. Baik. Kita akan baca kitab ni. Tajuk yang saya pilih tuan-tuan ialah, saya pun duk cari tajuk lama lah. Dan saya tanya siapa tuan. Nak baca kitab ni, saya tanya siapa? Saya tanya Tok Guru. Dan saya tanya Allah Ta'ala sendiri. Allah tunjuk aku nak baca apa. Tiba-tiba buka-buka kitab ni. Dalam tu. Allahu Akbar. Satu yang tuan boleh try buat ialah kalau dapatkan petunjuk langsung Allah Ta'ala, buka Quran tu. Contohnya kan, Quran kan. Ini tuan-tuan pernah hamai tak macam ni? Di Mekah kita kerap buat juga, di Madinah kerap buat. Nak baca apa yang Allah tunjukkan aku satu ayat yang kena atas kepala aku kan. Buka. Bismillah, buka. Baca ayat tu. Garanti kena atas kepala. Hamai? Dan Allah tu mesti tegaknya. Dengan Quran sekejap kita baik fikir tadi. Ayat ni kena aku ni. Jadi apa yang kita buat sama juga tuan-tuan? Kita nak minta Allah panduan Allah Ta'ala untuk baca kitab ni, apa benda yang kita nak baca. Saya pun buka Bismillahirrahmanirrahim. Allah tunjuklah apa nak baca ni. Saya buka-buka, kena muka 1, 2, 5 ni. Saya pun ambil putus step. Untuk apa? Untuk kita baca sama-sama. Tajuk dia apa dia tuan-tuan? Tajuk dia insya-Allah qala mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Tajuk dia muka surat 125, al-babu al-hadi wal 'ishruna fi fadilati dzikrillah ta'ala. Yang tak ada apa petang juga apa nanti pihak masjid akan buatlah cara bagi nama kat apa cikgu, nanti cari kitab lah. Kitab pun bukan sampai sebuah 500 pun. Saya pernah sekali dia bertanya nak baca kitab. Kita sudah baca kitab apa?
Masa tu kitab yang saya baca tu kitab Bahrul Madhi. Rupanya Bahrul Madhi tak dibeli sebuah-sebuah, dia kena beli jilid. Saya tanyalah kedai tu, satu jilid buat satu set tu berapa masa tu? Tu kedai kata satu set tu 100 lebih Ustaz. Masa tu lah ni mahal sikit lah, 100 lebih. Saya pun habang orang ngaji ni. Satu set tak boleh beli sebiji, tak boleh beli semua, kena beli satu set. Satu set berapa Ustaz? 150. Mulut je lebih, dia kata mahal Ustaz. Saya punya hangat hati kita kata. Bila keluar rumah, keluar masjid, sembang kawan tu. Tapi kita tak kata apa, tapi dia kata mahal kan. Pergi ke kereta. Dia pun ajak sambil dia berjalan. Pergi kat kereta saya, kereta dia rupanya parking sebelah kereta saya juga. Ni cerita lama ni. Pergi tengok, kita ni kereta siapa? Kata, cantik kereta. Kereta saya kan. Wih, lawa sport rim. Sebelah 500 lah. Sebiji 500. 4 biji. Hang 150 hang kata mahal. Sport rim hak 2,000 hang tak kata mahal. Patutnya hang kata yang lah mahal dah. Tapi kan tak tahu nilai tuan-tuan. Ni orang tak tahu nilai. Tak tahu nilai benda apa dalam kitab. Hang kata kitab mahal. Sedangkan tuan benda ni nak bawa kita ke akhirat lah. Benda nak tunjuk jalan ke akhirat. Hampir kita mahal. Inilah nafsu manusia yang kena bentuk supaya dapat tengok yang mana redha Allah, yang mana redha makhluk. Yang mana redha hang sendiri atau mana redha Allah Ta'ala. Yang ni tak boleh. Tak boleh dapat panduan ni melainkan daripada Allah Ta'ala juga. Sebab tu, saya tinggalkan satu ayat tu tuan-tuan. Untuk tuan amalkan. Untuk mendapat petunjuk langsung daripada Allah. Nak buat apa pun kita minta Allah tunjuk. Kan? Supaya dapat hidayah langsung daripada Allah. Apa ayat yang tuan-tuan nak amal? Kerap. Dan fahamkan. Dan amalkan ayat 10 surah Al-Kahfi tu. Sebab dia apa tuan? Tapi tuan-tuan baca, saya tahu doa ni tuan-tuan baca ni. Doa ayat 10 surah Al-Kahfi tu baca. Tapi makna mungkin tak tahulah. Apa doa dia? Apa ayat dia? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Special doa ni tuan. Doa ni hebat ni kalau kita pakai kaji-kaji balik. Rabbana atina, ya Allah datangkan bagiku min ladunka rahmah, satu laduni kerana kau redha, kau sayang aku. Laduni daripada min ladun bermakna satu ilmu langsung. Laduni ni makna ilmu terus daripada Allah. Allah tunjuk terus. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan aku, hantar mereka aku, atini, datangkan, buat baik kat aku, ladunka, ilmu laduni. Ilmu laduni mana ilmu langsung daripada engkau. Pasal apa hang bagi aku, ya Allah? Kerana hang sayang aku. Ladunka rahmah. Sebab kau bagi pasal apa? Kau sayang aku. Min ladunka rahmah wa hayyi' lana, dan kuatkan aku dengan petunjukmu yang langsung. Kuatkan aku, tunjukkan aku dengan petunjukmu yang jelas. Dalam urusan aku semua hang tunjuk, ya Allah. Aku tak tahu. Tuan-tuan, ya Allah muslimin. Pasal apa kita kena minta tunjuk Allah? Pasal apa kena minta tunjuk Allah? Kerana kita buta. Kita ni nampak jelek tapi buta. Tak nampak. Yang dahsyatnya tuan, kita tak nampak pun dosa kita. Tu nampak dosa orang. Tu nampak. Nampak dosa orang. Maknanya celek pada dosa orang, buta pada dosa kita. Kita buta sebenarnya. Kita buta melihat kelemahan kita sendiri. Kita buta melihat dosa kita sendiri. Kita duk ungkit dosa orang, duk buka dosa orang, buka rahsia ataupun aib orang. Tapi kita tutup aib kita. Tapi apa Allah buat kita tuan? Dosa orang tu pun ditutup, dosa kita pun ditutup. Atanama ya sattar. Ya Allah yang Maha tutup akan kelemahan dan dosa aku. Allah tutup. Sebab kita buka. Maknanya pasal apa kita buka? Sebab kita nampak hak orang.
Dia tak nampak kita. Maka lah ni kita minta Allah celikkan kita dalam urusan akhirat. Hikam daripada Alawi Al-Haddad. Contoh ingat. Imam Abdullah Alawi Al-Haddad atau Imam Ba'lawi, dia ada kitab hikam dia sendiri. Apa dia kata dalam kitab hikam dia? Dia kata, jika Allah sedang menunjuk engkau kepada akhirat dan dia tutupkan pandanganmu daripada dunia, bermakna engkau akan masuk dalam golongan nabi-nabinya. Allahu Akbar. Nah, itu kata dia. Saya tak baca matan tu, saya baca makna dia. Siapa kata ni? Kata Imam Al-Haddad. Dia ada kitab Nasihat Agama tu. Nah, kitab Imam Abdullah Alawi Al-Haddad atau Imam Al-Haddad ataupun Imam Ba'lawi Al-Haddad. Dia kata apa? Dia kata, jika Allah Ta'ala pejamkan matamu daripada dunia dan celikkan matamu dengan akhirat, itu tanda engkau akan terhimpun dalam golongan nabi-nabinya. Tapi jika sekiranya Allah celikkan kau dengan dunia dan Allah pejamkan kau akhirat, maka engkau akan berhimpun dengan para musuh-musuhnya. Allah. Wala'iyadzubillah. Jadi tuan Allah sekalian, kita minta petunjuk Allah. Dan doa subuh pun sama juga. Allahumma hdina fi man hadait. Siapa faham makna doa tu? Allahumma hdina fi man hadait. Maknanya kita minta petunjuk untuk masuk golongan yang telah dapat petunjuk. Supaya dapat petunjuk, apa nak buat? Golongan-golongan yang dapat petunjuk antaranya adalah Ashabul Kahfi. Ayat 10 tu. Mereka dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk lari daripada raja yang zalim, duduk dalam gua 360 tahun. Lebih dari tu katanya. Duduk sana. Keluar-keluar mai tengok duit, di mana duit dia dah. Tengok-tengok orang duit yang dapat guna nak beli barang tu duit lain. Duit zaman kuno bila. Sebab dia patut tidur ratusan tahun. Daripada dapat petunjuk Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita minta Allah tunjuk kita. Petunjuk yang langsung itu kita nak daripada Allah. Direct daripada Allah. Maka ambil ayat 10 surah Al-Kahfi. Amalkan untuk selalu mendapat petunjuk langsung daripada Allah Ta'ala. Saya tinggalkan doa untuk tuan-tuan. Dan itulah amalan-amalan yang dititipkan oleh para wali Allah untuk kita sekalian. Amalan yang diberikan oleh para wali-wali Allah, ulama-ulama ahlillah, bagi kita banyak doa. Kena banyak doa pada Allah Ta'ala. Baik. Tuan-tuan nak kata kita baca sikit insya-Allah. Bab yang ke-21 pada menyatakan kelebihan zikrullah. Kita cerita bab apa tuan? Kita cerita tentang apa lebihnya, apa keistimewaannya, apa hebatnya zikir ni. Apa kehebatan zikir? Zikrullah. Tuan-tuan dan muslim, ada seorang sahabat Nabi yang telah tua. Menjumpa Nabi SAW. Sahabat ni dia kalangan sahabat tapi dia senior lah. Dia orang tua. Umur dia lanjut dah. Untuk maklumat tuan-tuan, sahabat terakhir yang meninggal ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat terakhir mati, wafat. Pasal dia duduk dengan Nabi waktu dia kecil. Tapi dialah sahabat. Ibu orang tanya, siapakah sahabat terakhir meninggal, wafat? Kata abang, yang akhir sahabat yang meninggal ialah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia ada dua, satu Malik bin Anas, satu lagi Anas bin Malik. Anas Malik itu sahabat Nabi. Malik Anas tu ialah tok guru Imam Syafi'i. Itu maklumat dia. Baik. Maka kita nak faham balik, satu sahabat yang senior yang tua menjumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, aku ni tua, aku ni tak larat, aku ni lemah. Uzur lah. Hang tengok aku tak larat ni Rasulullah. Hang tengok aku dhaif, lemah dah aku ni.
Yang ni saya nak bagi panduan hadis ni, saya bagi panduan untuk orang-orang yang keuzuran. Dan kita pun nak uzur juga pun. Ambil panduan siap-siap. Ambil panduan siap-siap daripada Nabi SAW hadis ni. Kita baca matan cik mafhum dia. Bila sahabat yang tua ni, yang lemah, yang tak larat, menyebut Nabi SAW mengadu hai dia. Salam adik, yang ni jadi panduan untuk tuan-tuan. Dan siapa-siapa yang tak larat, yang lemah, yang tak kuasa, tak berdaya, nak kuat dalam beribadat, nak bangkit buat ibadat, ni resolusi dia, inilah keputusan dia, atau inilah benda nak selesai masalah dia. Yang ni, sahabat yang lemah, yang uzur ni berjumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathura alayya. Amatan dia punya kutuh awal. Ya Rasulullah, kata dia, sesungguhnya syariat Islam ni banyak. Hak nak kena buat ni banyak. Nak semayang, nak puasa, nak baca Quran, banyak sangat. Kan? Dia kata, aku nak buatmu, aku tuzuk. Dia kata apa ni? Kalau ikut senarai pagi-pagi tu, tuan-tuan, daripada lepas subuh sampai ke duha nak kena buat apa? Kalau ikut syariat banyak. Lepas subuh nak kena wirid, kena baca Quran, kena zikir, tunggu naik matahari, solat isyraq, habis tu isyraq, tunggu zikir lagi sampai duha, main duha pula, kan? Siapa abang? Imam Ghazali, kitab Hidayatus Salikin. Dia abang tu. Tapi kita buat tak? Buat apa? Buat tak tahu. Buat tak amalan tu? Buat Ustaz buat apa? Buat tak tahu apa tu. Tahu tak? Tahu, tapi buat tak tahu. Daripada subuh tu, lepas subuh apa nak buat? Kena sunnah dia. Banyak. Kan? Sebelum subuh kena solat sunat. Atau sebelum tu lagi solat tahajud. Solat sunat qabliyah. Tunggu sembahyang subuh. Habis solat subuh. Wirid. Quran. Zikir. Matahari naik. Acara lagi sembahyang isyraq pula. Sebab Imam Ghazali dia perasin di antara solat isyraq dengan solat duha. Dia perasin. Walaupun ulama dia kata duha tu isyraq duha, Imam Ghazali kata tak. Jadi maksudnya banyak nak kena buat. Dia dah. Larat buat tak? Larat buat tak? Jawab pun tak larat. Jawab pun tak larat, nampak dah. Tahulah jawapan dia. Larat tak? Larat sikit lah. Maknanya banyak orang tak larat buat. Jadi sahabat ni pun mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ni, hak kena buat tu banyak. Aku dah uzur, aku tak nak buat. Aku nak buat apa? Dia nak minta satu panduan. Lepas tu saya kata, dengar macam yang Nabi bagi satu cara petua. Nabi kata, pakat sahabat yang tua ni, yang uzur ni. Nabi kata, kalau lagu tu, aku pecan hang satu benda, Nabi kata kat dia. Nabi kata apa dia? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Kalau hang tak larat dah, hang uzur dah, tak boleh buat apa dah, tak boleh bangkit, kuat tak apa, semua tak larat. Nabi pesan, dia kata, aku pesan satu kat hang. Jangan biar lidah hang berhenti daripada menyebutkan nama Allah. Zikir lah. Ni, kita ada kadang-kadang yang tua, sakit, nak bangkit sembahyang tak larat. Mak yang sakit, ayah yang sakit, adik-beradik yang sakit, dia terjung mata kaki apa tak boleh buat ni. Kita baru ni saya pergi. Lama lah, bukan baru pun. Lama lebih ziarah satu orang. Sakit. Orang kaya. Tapi tak tabur di hospital, oleh rumah. Oleh rumah, tabur-tabur gas, beli dia duit banyak kan. Waya bersedarat di muka. Tak bergerak. Tak boleh bergerak, tidur terjung tu. Tapi kaya. Tanah dia banyak mana. Kilang-kilang dia pun ada. Orang kaya semua. Tapi bila dia bawa pergi, kita pun, isteri dia abang ni Syekh Mai, Ustaz Mai yang ziarah ni. Orang dia macam koma kan. Buka mata pun tak. Tapi dia ngungguk-ngungguk lepas tu. Dia tengok saya pun pegang tangan dia, tanya bagi salam. Assalamualaikum. Dia dengar pun tak dengar. Nak celai mata tak larat. Leleh nampak yang mata meleleh. Bini dah gabung.
Uzur. Masa macam itulah kita nak apa? Nak buat apa kat dia? Suruh dia banyak zikir. Bayang tak boleh buat. Kan? Itu dia punya petua dah. Nabi kata, kalau hang dah tak boleh nak buat apa, dah nak mangkit pun tak larat, nak buat apa pun tak larat, satu aku pesan. Jangan biar lidah hang berhenti, kena sebut nama Allah banyak-banyak. Zikrullahi. Dialah Nabi kata penyelamat engkau nanti. Lepas tu saya baca kitab ni. Saya lama nak cari apa benda yang Allah tunjuk untuk saya baca. Allah bagi yang ni. Untuk saya baca dengan tuan-tuan pada malam Jumaat minggu yang kedua setiap bulan, insya-Allah, mudah-mudahan. Minggu ketiga nanti minggu ketiga. Minggu ketiga setiap bulan kita akan baca bab ni, sebab saya minta Allah tunjuk inilah benda yang berharga untuk saya tinggalkan hadiah untuk tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan di sini nah. Baik. Jadi apa Nabi kata kat dia? Satu je dia pesan, kalau hang tak larat sangat dah, jangan lupa, jangan biar lidah hang, jangan berhentikan lidah hang daripada berzikir. Maka kalau orang sakit, bagi tasbih dia suruh zikir. Mayang tak lihat. Dia nak suruh juga, mak tak semayang ni. Mak kata aku nak larat mangkit. Tak, wajib semayang, wajib mak. Kena mangkit mak. Mak kata aku tak larat mangkit. Tak nak suruh aku juga. Tak, mak kena mangkit juga. Tak nak. Dosa. Masuk neraka. Pula. Hampa kan tak bunuh neraka ya. Abang lah syurga sama lah. Dia kan nak hukum. Baik. Sedangkan Islam ni agama mahabbah. Islam bukan agama kasar. Islam agama kecintaan sama bainana wa bainahum. Agama cinta kasih sayang sama-sama kita dan sama-sama siapa juga. Baik. Maka dalam solusi ni apa nak buat? Bagi tasbih, mak tak larat semayang lah. Nak mangkit tak larat, tak apa mak. Mak tidur, mak zikir sudah. Tu kerja anak, nak abad kat mak. Lah tak apa, hang kuat, nanti hang jadi ke tu. Hang jadi mak hang boleh tidak terjung tu. Hang boleh kena buat gitu juga. Dan kita bagi panduan. Inilah tanggungjawab anak soleh dan solehah. Bantu selesaikan urusan ibadat orang-orang lain. Mak, ayah kita yang tak mampu. Itu tujuan mengaji. Ambil reti untuk bagi benda ni sama kat orang lain. Selesai masalah. Kalau ada nak menekan, pak menekan, adik-beradik kita yang sakit, ni cara dia, pergi habak gitu. Dia kata aku tak semayang dia mengadu kata ni, hantar dah mak aku tak semayang. Aku suruh semayang, tak boleh semayang. Dia tak mau semayang lah, aku lemah. Bangkit, boleh bangkit tak? Tak boleh bangkit. Kalau tak boleh bangkit, Nabi pesan lagu ni, bagi tasbih kat dia, suruh dia tasbih. Kalau dia larat semayang, tak larat semayang, suruh dia zikir. Tak larat macam mana? Wudu hang boleh ambil. Tolong ambil kat dia. Tapi kalau tak larat bangkit dah, dia tak boleh buat apa dah. Jalan terakhir, Nabi kata, untuk kita beribadat juga pada Allah, zikir. Zikir paling mudah. Tak perlu qiblat, tak perlu wudu. Zikirlah benda yang paling mudah, tapi paling dahsyat sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalan ulama-ulama, guru-guru kita, wali-wali Allah, ditinggal zikir kita. Cuma kita lah pula. Nah, kita pula. Tasbih ada tak ada? Ada. Kira ada tak kira. Kita lemah. Tetapi sesungguhnya kita ulang balik, zikir itu ada kelebihan dia. Kita akan baca bab ni insya-Allah satu-satu. Baik, sambung. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Tak jawab. Jawab. Ada tak jawab. Ngaji apa tak amal. Ulang balik. Jawab. Ya ayyuhalladzina amanu. Makna apa? Mana kami datang padamu, ya Allah. Kami datang untuk jawab apa yang kau suruh. Apa yang Allah suruh? Uzkurullaha zikran katsira. Kata Allah Ta'ala, wahai yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Maknanya, zikir Allah ni satu perintah Allah. Dan zikir Allah ni akan berada pada bibir orang yang beriman. Kalau hang betul-betul beriman, zikir hang tak tinggal. Kan? Ni bukan kerja untuk guru, ya, orang alim-alim yang pegang tasbih. Kita semua. Sebab Allah kata dah, kalau hang beriman, tandanya hang akan zikir. Dan orang beriman kepada Allah, zikir ni jadi makanan hariannya. Dia takkan tinggal. Cara macam-macam. Dan orang beriman apa dia tanya, tanda zikir dia, tanda zikir orang beriman antaranya, ni dia panggil majlis zikir.
Pengaji ni dia panggil majlis zikir. Orang beriman dia takkan tinggal duk cari majlis zikir ni untuk duduk. Sebab abang-abang tadi, siapa nak dapat rahmat aku, sila duduk dalam majlis ulama-ulama aku. Sebab ulama dia ada kursi tadi, Allah kata sebab siapa duduk dalam majlis ulama aku, kasih sayangku tak pernah putus daripada mereka itu. Kita ni hidup dengan kasih sayang Allah, tuan-tuan. Dan akhir nanti apa dah, tuan-tuan? Kita hidup dengan kasih sayang Allah, kita akan mati dengan kasih sayang Allah. Dan kita akan masuk syurga, masuk kubur juga dengan kasih sayang Allah, dan akan hidup di akhirat di syurga juga, masuk syurga juga dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Perlu. Siapa nak kasih sayang Allah, sila hadir, sila buat jadual wajib atas diri, hadir ke majlis ilmu setiap malam. Kalau tidak, tak dapat rahmat Allah kita bimbang. Baik. Maka Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ayat ni. Wahai orang yang beriman, uzkurullah. Uzkuru ni fi'al amar dia panggil. Apa dia fi'al amar? Perintah wajib. Perintah yang wajib dijawab. Cara jawab berbeza-beza. Zikir ni macam-macam. Baca Quran juga dia panggil zikir. Mengaji juga dia panggil zikir. Kan? Baca kitab dia panggil zikir. Tolong orang juga kerana Allah dia panggil zikir. Mana apa benda yang kita buat bersabit dengan Allah, bersangkut dengan Allah, tetap dia panggil zikir. Cuma itu zikir yang dia umum. Yang kita bincang ni zikir khas. Baik. Allah kata apa? Uzkurullah. Ada makna dia tepi ni kata apa? Hai mereka yang beriman, mereka itu. Itu maksud ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu. Uzkurullah, sebut olehmu. Uzkurullah, zikir tu maknanya, tuan-tuan, zikir ada dua makna. Zikir itu dua makna. Makna pertama sebut, makna kedua ingat. Itu dia punya makna zikir. Ulang balik, kalau tanya apa makna zikir? Zikir maknanya sebut, dan makna kedua zikir ialah ingat. Kan? Hanya sebut tu ingat lah. Tanda kata ingat, sebut. Tanda kata sebut tu ingat. Kan? Jadi, sebut olehmu, maknanya kena sebut nama Allah. Satu daripada jalan hidup orang beriman pada Allah dia pasti sebut nama Allah. Banyak ketika sikit, Allah kata, lah ayat ni apa dia kata? Uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah. Sebutlah Allah itu dengan sebutan yang terbanyak. Banyak ni orang banyak mana? Banyak mana? Yang kata banyak ni banyak mana? Tuan-tuan, tanya tuan. Yang kata banyak ni banyak mana? 3. 3 banyak? 3 banyak? Ke 3/3 banyak? 3/3 banyak. Tapi kalau 3 dengan 1000 mana banyak? 1000 lagi banyak. 1000 dengan 10,000 mana banyak? 10,000 lagi banyak. Maka Allah kata yang terbanyak yang kau mampu. Tuan-tuan saya tengok tuan. Zikir ni, kalau kita kata dah sebut nama Allah 1000 kali, adakah habis masa kita yang lain? Faham saya nak? Ada kita zikir nama Allah, Allahu, 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 Allah. Contoh zikir tuan, contoh ingat. Adakah sebut nama Allah 1000 tu habis masa 24 jam? Tak ada. Zikir nama Allah segitu tu tak sampai 5 minit pun. Kalau laju, kalau lambat, setengah jam je. Rupanya tak dapat juga tuan. Nak habis masa kita dengan zikir yang banyak. Sebab kita ghalib boleh. Inilah jahatnya kita ni tuan. Jahat kita tahu ni. Sebut nama orang lain boleh. Sebut pasal aib orang boleh. Sebut pasal buruk orang boleh. Sebut nama orang lain boleh. Sebut nama Allah tak boleh. Hang hamba siapa? Sebenarnya hang ni hamba siapa? Hamba Allah. Kalau hamba Allah tak sebut nama Allah, tu bukan hamba Allah. Sebab itu ulama kata berwaspada dengan apa kau bicara. Jangan sampai kau tak berbicara atas Tuhanmu yang maha tinggi, yang bernama Allah Ta'ala. Jangan sampai gitu pula. Tu sebut nama Allah, tak sebut nama Allah.
Baik, tuan-tuan dan muslimat. Jadi Allah kata apa? Uzkurullaha zikran katsira. Tuan-tuan yang Allah muslimat. Dalam bab zikir ni, tuan-tuan janji tak? Kita janji dengan Allah tak? Nak zikir ni. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan janji dengan Allah tak? Nak sebut nama dia banyak-banyak. Janji tak? Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan janji dengan Allah tak? Tak janji ya? Tak janji ya? Saya nampak tuan-tuan janji. Kita telah berjanji pada Allah Ta'ala, tuan-tuan, untuk sebut namanya yang sebut yang banyak. Bila yang janji ni? Bila yang duk janji ni? Bila? Mayang. Saya nak bangkitkan tuan-tuan, nak cerita mai bahawa setiap kali tuan-tuan solat, kita solat, pasti kita kata ke Allah, ya Allah, aku janji nak sebut nama hang banyak-banyak. Aku janji nak sebut nama engkau banyak-banyak, ya Allah. Tahu mana kita kata begitu? Tahu mana tuan? Iftitah. Iftitah tu. Apa kita kata ke Allah? Allahu Akbar kabira. Lagi? Walhamdulillahi kathira. Kathira mana? Banyak. Kathira bukan sikit. Qalilan, kau sikit. Qalilun sikit. Kathirun banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku janji denganmu, ya Allah, nak sebut namamu yang banyak. Dan cara sebut tu 2 waktu. Pagi-pagi dengan petang-petang. Duk janji hari-hari. Tapi janji pemohong. Jahat tak kita? Jahat tak? Oh, tak aku jahat tak? Saya tanya tali semua aku jahat. Saya tanya ramai orang tak jahat. Bila tahu ni memang tahu aku jahat. Ketahui tuan-tuan, kita ni banyak jahat dengan Allah. Habaq ke Allah macam-macam, janji macam-macam. Tapi satu pun tak buat. Tapi Allah Ta'ala, tuan-tuan, tetap mengurniakan nikmat. Walaupun kau bermaksiat dengan banyak macam, walaupun kau janji ke Allah tak pernah kau tunaikan, tapi hakmu tidak pernah ditarik oleh Allah. Sebab Allah amat menyintai kau sekalian. Oh, janji dengan Allah macam mana? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Walhamdulillahi kathira. Aku nak puji engkau, ya Allah, dengan banyak-banyak. Pemohong kan betul? Tuan-tuan? Pemohong. Cakap tu bikin. Tu kalau kasar gitu dah. Cakap saja, ya Allah, aku nak sebut nama banyak, ya Allah, nak sebut engkau. Tapi lain, bila orang zikir, tuang. Bila sebut nama Allah, lari. Tapi habaq ke Allah, aku nak sebut nama kau yang banyak, ya Allah. Inilah main-main ni bagi. Sebab tu seorang balik tuan, tolong belajar memahami apa yang kita tuan baca dalam solat itu. Supaya apa? Supaya betul kata dengan buat. Kalau tidak, merapu. Buat lain, janji lain, buat lain, habaq lain, janji lain, buat lain. Apa dia? Orang kita kata apa? Cakap, tak serupa, bikin. Cakap lain, bikin lain. Jadi Allah kata apa? Allah kata, uzkurullaha zikran kathira. Tuan-tuan sulang balik. Bila kata kathira ni, banyak mana? Maknanya ulama kata nak beringan kita, ulama kata sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah tu sebanyak mana yang kau mampu. Tuan-tuan, saya tanya tuan, 1000 sehari mampu tak? Mampu tak sebut nama Allah 1000 sekali? 1000 hari sekali? Mampu tak? Kena buat. Kena buat lah. Dan mampu. Kalau saya tanya pula, 10,000 mampu tak? Tu dia bunyi seluruh sila angkur lah. 1,000 tadi beras juga beli pula. 10,000 tu kan. Teruk ni kan. Dan saya cerita sikit lah. Dia masa sikit mana. Saya di kampung Penaga sana. Saya duduk di Penaga tu. Ada satu rumah saya di Taman Penaga. Lah ni saya pindah duduk Tawak pun dan kawasan Pondok. Di Timur Kim. Di rumah saya di Taman Penaga tu masih ada lah. Saya buat tempatkan budak-budak pelajar-pelajar tahfiz saya di situ. Dulu ni bila saya hidup situ, saya keluar nak main ke Mahat daripada Taman Penaga, saya akan lalulah kawasan daripada Penat Ikan tu, jual ikan tu kan.
Saya selalu akan jumpa dengan satu orang miskin. Dia ni cukup cam kereta saya. Dulu saya naik kereta Honda Accord merah tu. Saya naik kereta Avanza pun dia tahu. Naik kereta Accord pun dia tahu. Dia tahan. Dia ni tak apa, kita tak berapa sikit lah dia punya otak ni. Dia bukan gila lah, tapi orang kita panggil apa? Kan? Ni hak tak apa nak. Bang. Apa nak buat kata orang masa tu? Bubuh orang sedap kan? Gelong. No? Tak cukup sagi. Orang nak kata orang sedap lah. Baik. Dia ni macam tu lah. Dia tak apa nak kita nak sentar sikit ni. Tapi dia baik. Dia cukup kenal kita. Bila dia cerita lalu, dia nampak kita, dia tahan kita. Berhenti, Ustaz. Dia jauh. Berhenti kat dia. Main. Ustaz mana Ustaz? Salah ngejak lah. Apa? Lama dia. Tapi dia meninggal baru ni. Dia accident. Saya pun tak tahu dia accident. Siapa saya ada di luar negeri. Saya ada luar negeri. Saya pergi Selangor. Lengok luar negeri kan tuan. Luar negeri tak? Semalam saya pergi luar negeri malam. Ni hari ni saya main keluar negeri ke? Main Kedah kan. Kedah orang Pinang. Negeri lain. Kan? Bila saya balik main, daripada Pahabang kata, dia Messi kata dia meninggal. Accident, ada hospital, tu meninggal. Dia ni, bila nampak kita, dia panggil. Dia tahan kita, dia panggil. Ustaz, daripada Johor ni. Saya berhenti kita, dia main. Ustaz, di mana? Tanya, pergi jangan. Nama dia, saya panggil Arwah. Saya panggil Bangli kat dia. Saya tahu dia ni orang yang lebih umur lah, boleh cerita. Dia kata, tu orang yang Ustaz di mana? Biasa lah ni kerja saya ngajak kan. Tu lah Ustaz. Ustaz, apa? RM2. Tu kerja dah. Dia tahan kita tu, ada pasal tu kan, bukan siapa. Tapi dia tahan Ustaz, sembang Ustaz. RM2 lah, RM2. Dia minta apa? RM2. Jadi saya pun bagi RM2. Dia buat apa? Abang makan nasi tengah hari. Dia pun toki kedai betul dah. Dia pun nasi bumbun tu. Dia tuang kuah. Tulang goreng. Dah cukup. Ayak sejuk. RM2. Tu. Bagi lebih tak mau. Kan? Bagi lebih tak mau. Rupanya orang gila. Bagi lebih tak mau. Hadak gila ni bagi lebih mau. Siapa lagi gila kan? Siapa lagi gila? Dia kita. Kita lagi gila pada dia lah. Bagi lebih lagi mau. Kadang-kadang pelari hak orang maunya. Punya teruk kita ni. Orang gila tak mau. Bagi lebih tak mau. Saya bagi dah ambil lebih. Tak mau. Ni bagi lebih RM5 ke teh saya tengok. Bagi lebih RM5 ke RM2 ke RM3 tak mau. RM2 dah. Esok jumpa lagi RM2 lagi. Dia tahu lah kita saya keluar pukul 9 pagi. Nak ajak. Dia tahu. Dia saya pun memang spare dalam buket pun. Buket atas. RM2. Sekali tu saya terlupa. Kata dia tunggu kita. Jadi saya pun nak kata. Macam biasa dia tahan. Dia tahan dia main. Saya tahu dah. Lupa kata nak pecah duit tu. RM5. Duit hijau lah. Bulan poket. Lepas tu dia pun. Masing-masing tak Ustaz. Ada RM2. Tak ada. Tapi ni mari saya tak bawa. Tak nak pecah. Dia bagi yang RM5 lah. Bagi dia RM5. Bagi RM5. Dia pegang RM5. Dia kata Ustaz. Saya nak RM2 dah. Ni Ustaz bagi RM5. Dia tak ambil lah. Nak guna. Dia kata apa saya. Ustaz. Banyak masuk lagi. Dia kata apa Ustaz. Dia kata apa Ustaz. Hanya RM5. Tuan-tuan RM5 banyak lah. RM5 banyak lah. Orang gila kata banyak. Orang tak gila kata tak banyak. Orang gila kata banyak. Orang tak gila kata tak banyak. Siapa lagi gila? Tuan-tuan, pakai mantik. Siapa lagi gila? Dia kita. Kita lah, tak pasal dia. Tak pasal kita, pasal dia juga. Itu payah. Baik, jadi saya bagi RM5 dah. Bila bagi RM5, dia kata banyak. RM5 kita banyak. Pasal apa? Pasal RM2 cukup tu dia. Jadi tuan-tuan, saya nak abang tuan. Bila orang miskin, bagi RM2, dia cukup. Bila bagi RM5, dia kata banyak. Saya nak tarik balik benda ni kat zikir tuan. Kalau tuan-tuan kata zikir itu 1000 tu banyak, ataupun kita 100 dengan 1000, mana banyak? 1000 banyak. 100 sikit.
Maknanya apa makna saya nak abang? Maknanya, betapa kita ni larat buat 100, tak larat buat 1000. Nak abang apa? Kita miskin sungguh, tuan-tuan. Dalam bab zikir kita miskin. Kita cari hak rendah sekali. Macam kawan tadi, dia minta RM2 sudah. Betapa miskinnya dia, RM2 cukup. Dan kita bagi pihak kita berkata, mantik nana, betapa kita ni miskin, tuan-tuan. Miskin apa? Zikir 1000 tak sanggup. 100 dah. Dan ada orang yang 33 sudah lah. Cukup 33. Tak lebih. Sedangkan Allah kata, sebutlah nama aku dengan sebutan yang banyak. Banyak ni kata ulama, banyak mana mampu orang kena buat. Dan saya tanya diri saya dan tuan, 1000 cukup banyak dah? 1000 mampu dah? Mampu. Bila mampu, sila buat. Kerana kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata apa? Kita kata pada Allah, iftitah. Walhamdulillahi katsira. Aku nak puji kau ya Allah dengan pujian yang terbanyak. Jangan baca saja. Mayang ni bukan baca, tuan. Dia nak kena rasa. Bila rasa, tahu dan rasa nak kena buat. Itulah fi'li qawli qalbi dan qawli. Dalam salat, kan? Terlajak bila tuan. Cerita orang gilanya dia terlajak. Nah. Dia nak cerita apa tuan? Orang miskin RM2 dia rasa cukup. RM5 dia rasa banyak. Saya nak apa? Betapa kita miskin. Bila habaq 1000 tak nak habis. 100 cukup. Tak abang kata, kita ni cukup fakir dan miskin sebenarnya dalam soal akhirat. Kita punya bangga, kita punya hebat dan dunia. Akhirat kita zero, tuan-tuan. Sedangkan pada wali Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita tuan. Dia ajak kita lah, kita nak buat pun kena cuba-cubalah. Abdullah Al-Mubarak, dia suruh kita zikir tasbih itu jangan kurang daripada 10,000 satu hari. Itu amalanku, kata dia. Kata siapa? Kata Abdullah Al-Mubarak, ataupun yang juga yang kata guni adalah Malik bin Dinar rahimahullah Subhanahu Wa Taala. Zikir depa berapa tuan? 10,000 paling kurang. Pasal depa orang kaya. Pasal depa orang kaya ni merasakan 1000 tu sikit. 10,000 banyak. Kan? Kita 100 cukup. 100 tu rasa kembang, rasa hebat sangat kita ni. Kalau buat 100, 33 pun rasa kemas dah. Sedangkan 1000 itu, kata Imam Ghazali, 1000 tu baru permulaanmu pada jalan Allah dalam zikir. 100 itu paling kurang sekali lah. 100 itu paling kurang. Tetapi siapa yang nak mula membuka pintu rahmat keridaan Allah, nak bagi nampak syahadah Allah Ta'ala tu apa dia? Zikirnya ialah 1000 satu hari. Kerana zikir 1000 tu zikir bidayah dia bagi, zikir permulaan bagi orang yang nak cari Allah Ta'ala. Baik, sambunglah. Sambung. Ayat kedua. Sekejap sikit lagi. Mahai mereka yang beriman, mereka itu sebut olehmu akan Allah, akan sebutan yang banyak. Sebut nama Allah dengan sebutan yang banyak. Baik. Sambung. Dan lagi firman-Nya. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah ni yang mana kata-kata Allah yang wajib kita ikut bagi panduan jalan menuju pada Allah. Quran ni apa dia? Quran ni ialah jalan nak tuju kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata pagi ayat kedua, tuan. Berdalil kita. Firman Allah, fadhkuruni azkurkum. Ayat ni tuan-tuan boleh dapat dalam surah Al-Baqarah. Baik. Muka surat 23, juzuk 2, ayat 156, kanan 3 daripada bawah. Abang semua kat sini. Ulang balik. Ayat ni surah apa? Surah Al-Baqarah, muka surat 23 belah kanan, ayat ke 156, kanan bagi ketiga daripada bawah. Fadhkuruni azkurkum. Ini janji Allah. Kata ulama, kata guru saya, dia kata apa? Ni adalah janji Allah pada hamba. Janji Allah kat kita ni banyak. Janji Allah ke hamba ni banyak. Antara yang paling hebat, kata ulama, kata syekh, ni janji Allah.
Apa Allah janji? Allah janji, Allah kata apa? Siapa ingat aku ingat dia. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat 156 surah Al-Baqarah, surat 23 ayat 156 bagi 3 pada bawah. Firman Allah Ta'ala ulang balik, fadhkuruni adhkurkum. Fadhkuruni, ingatlah aku maka aku ingat kamu. Ni janji Allah. Siapa ingat dia, siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Siapa lupa Allah, Allah lupa dia. Lupa Allah tu azab, kata ulama ahlilah. Lupa Allah tu azab, dapat ingat Allah tu nikmat paling besar. Baik. Fadhkuruni azkurkum, makna dia pada ingatlah engkau pada aku, nescaya aku ingat engkau nanti. Nak bagi sonok, nak bagi Allah ingat kita, sonok. Dan kita sonok kalau kawan ingat kita sonok. Dan ingatan Allah pada kita bermaksud apa? Tuan-tuan, kata ulama tafsir, Allah ingat kita bermaksud Allah memberikan rahmatnya, redanya, bahagianya kita bila Allah ingat kita. Allah tak hentikan nikmat atas kita sebab dia ingat kita. Nabi Allah ingat kita nak buat apa? Tolong ingat dia. Dan Syekh beritahu saya, apakah dosa paling besar? Dia tanya kita. Yang tanya ni siapa dia? Guru saya, Syekh Yusuf Riq Al-Baqur Al-Hasani, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Setelah ulama ketuaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beritahu waktu saya ngaji, dia kata, ya Muhammad, hang tahu tak dosa besar, paling besar tu dosa apa? Saya kata, Syekh, saya tak tahu. Mana jawab tahu, kita mana tahu kan? Dia jawab tak tahu senang. Apa Syekh kata? Ketahuilah, fa'lam, kata dia, dosa besar kamu itu bukan tinggi sembahyang, bukan berzina, bukan yang lain. Tapi dosa besarmu ialah apabila engkau sering lupakan Tuhanmu sendiri. Kerana Tuhanmu tak pernah melupakan engkau. Sebab apa Allah tak lupa engkau? Sebab dia sayang engkau. Dan Syekh kata, belajarlah bayar cinta Allah dengan banyakkan ingat dia. Jangan lupakan dia. Siapa lupakan dia, Allah lupakan orang tu. Kerana Allah firman, siapa ingat aku, akan ku ingat dia. Siapa baik dengan aku baik dengan dia. Siapa sayang aku, akan ku sayang dia. Siapa cinta aku, akan ku cinta dia. Tafsir ayat ni, tuan-tuan, akan kita baca lepas ni. Satu tafsir yang dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita buka nanti insyaAllah. Tajuk tu, ni lah pada bulan depan, kita baca sesuatu. Ayat ni makna pendek je, tapi maknanya lebih kurang maknanya yang dikupas oleh Syekh Abdul Qadir ni, tak saya rasa lebih 20 benda maknanya. Kita baca sesuatu nanti insyaAllah. Apa makna fadhkuruni adhkurkum ini? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, maknanya ada lebih kurang 20 makna. Nanti kita baca tak ni insyaAllah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang, Allah beri kekuatan kita untuk ingat dia banyak-banyak. Dengan cara ingat dia adalah berzikir, menyebutkan namanya berbanyak-banyak. Wallahu a'lam. Dalam ini saja insyaAllah. Aqulu quli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafuzul mustaghfirin wa yanajat taibin. Jumpa lagi insyaAllah bulan depan. Dan seperti biasa saya ada buat tabung sikit untuk tuan-tuan nanti sumbangkan ataupun infakkan untuk mahat, untuk proses pentadbiran dan semua urusan kayak gaji guru, makan minum anak-anak semua, insya-Allah mudah-mudahan ada tabung lepas bayar tuan boleh sumbang untuk insya-Allah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك حبك
Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada Engkau, berikanlah kami cinta Engkau, ya Allah. Wa hubbu man yuhibbuka, dan ya Allah kami mohon berilah kami cintakan sesiapa juga yang cinta Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqribuna ila hubbik, dan berilah kami cintakan segala amal yang mana amal itu boleh membawa kami cinta Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.